Sebab itu Nabi SAW sebut an Samurah bin Jundub qala Rasulullah SAW la tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala bin nar. Hadis sahih. Daripada Samurah bin Jundub telah bersabda Nabi SAW, janganlah kamu mengutuk dengan laknat Allah, dan janganlah dikutuk dengan murka Allah, dan janganlah dikutuk dengan neraka Allah. Nabi menggunakan perkataan la tala'anu, jangan kamu ni berlaknat. Berlaknat dengan apa? Dengan menggunakan kalimah Allah. Selagi mana dia belum dilaknat oleh Allah, jangan mandai-mandai sebut laknatullah alaih. Yang disebut laknatullah Iblis, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab, sebutlah laknat Allah. Iblis laknatullah boleh sebut sebab Allah laknat. Tapi kalau kita satu taman, jangan duk sebut laknat punya orang. Tah-tah kita kena laknat. Dia Islam. George Bush tu pun jangan duk laknat lagi. Mungkin dia Islam 1-2 hari nanti kita tak tahu. Sabar dulu tuan-tuan. Mana manusia ni dia boleh berubah. Manusia kalau dia dapat hidayah, selagi mana dia belum mati, jangan laknat pada dia lagi. Selepas dia mati, silakan. Kalau dia kafir juga. Selagi mana dia masih hidup, walaupun dia kafir, jangan duk laknat pada dia lagi. Tapi dia jahat betul ustaz. Dia zalim betul ustaz. Sebut laknatullahi alal zalimin. Sebut secara umum. Laknatullahi alal kafirin. Boleh. Jangan sebut khusus. Untuk orang kafir pun Nabi tak bagi sebut nama khusus, apatah lagi untuk sesama Islam. Untuk sesama Islam lagi Nabi tak bagi sebut nama dia. Nak sebut secara umum, nak sebut secara ramai-ramai. Laknatullahi 'alal zalimin, laknatullahi 'alal kafirin, yang tu boleh. Jangan sebut. Hari ni tuan-tuan, orang Melayu kita buat sembahyang hajat, orang kita sembahyang baca Yasin minta laknat pada orang, tak haru dah. Dalam doa khutbah pun minta laknat pada orang. Mana kasih sayang kita sesama kita? Siapa nak nolong kita? Siapa nak bantu kita? Sedangkan Nabi berkata al-muslim akhul muslim. Islam adalah saudara muslim. Muslim adalah saudara muslim. Bila kita berpecah belah, bila kita tidak bersatu hati, maka dengan sebab itulah rahmat daripada Allah akan ditarik keluar daripada kita. Lantaklah dia tuan-tuan, dia bendera warna apa pun, dia pangkah parti apa pun, biarlah dia. Dia ahli jemaah mana pun dia, biarlah dia. Selagi dia mengucap dia adalah saudara kita. Hak orang Islam kan 5. Hak orang Islam kan 5 kata Rasulullah. Haqqul muslim alal muslim khamsun. Hak orang Islam atas orang Islam ada 5. Yang pertamanya ialah raddus salam, balas salamnya bila dia bagi. Nabi tak kata haqqul mu'min alal mu'min, hak orang beriman atas orang beriman. Tak, Nabi sebut haqqul muslim. Serendah-rendah kita ialah muslim. Dia mengucap 2 kalimah syahadah walaupun dia tak sembahyang, itu Islam. Selagi mana dia mengucap walaupun dia pakai skirt berjalan, dia tetap Islam. Selagi mana dia mengucap tak pernah puasa, dia tetap Islam. Selagi mana dia mengucap. Yang membezakan kita dengan kafir ialah syahadah. Walaupun dia tak semayang, tak pergi haji, dia Islam lagi. Selagi mana dia mengucap. Bila dia bagi salam, kena jawab. Assalamualaikum. Tak payah. Botol arak pun di tangan, bagi salam ke orang. Dia botol arak, dia minum tu dia punya hal. Tapi dia bagi salam, kewajipan kita untuk menjawab. Jangan tak jawab. Kewajipan kita kebumikan jenazah dia bila dia mati. Itu hak dia. Kita sekarang tuan-tuan sayang, bagi salam dan jawab salam, tengok siapa dulu. Yang kita suka kita jawab, yang kita tak suka buat-buat tak dengar. Yang kedua, hak orang Islam tu apa? Wa iyadatul marid, ziarah dia bila dia sakit. Yang ketiganya ialah wattiba'ul janaiz, hendaklah mengiringi jenazahnya bila dia mati. Itu hak dia. Hak dia. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, hendaklah dia memenuhi jemputan bila dipanggil. Dia ajak ke rumah dia kenuri, silakan. Lantaklah dia belah mana pun, dia panggil kenuri, selagi mana kenuri itu halal, tidak dijamu benda haram, silakan pergi. Yang kelima, bila dia bagi bersin, dia bersin, hendaklah dijawab bersinnya. Alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah.
Dia Islam. Hashim dia bersin. Kita pun lari. Which one and one. Lari jauh-jauh kita. Ini penyakit kita ni tuan-tuan. Sebab itulah kita hari ni jadi berpecah. Cuba tuan-tuan tengok ucapan Rasulullah tadi. Ucapan mengajak anak-anak buah Nabi. Ucapan nak mengajak anak-anak yang duduk di Madinah. Orang yang duduk di Madinah ialah orang yang jadi baik. Itulah dia penceramah yang baik. Penceramah yang tiru Nabi. Penceramah yang tiru Nabi, yang meninggalkan tempat yang dia ceramah itu dalam keadaan semua anak karyanya bersatu. Itulah dia penceramah yang baik. Saya ni orang Ipoh. Sekejap lagi saya nak balik. Pukul 9 saya nak balik. Tuan-tuan jangan duk ajak saya makan. Saya nak balik. Saya makan dah tadi rumah Ustaz Zuhair tadi. Sekolah Ustaz Zuhair. Tak larat nak makan lah tuan-tuan. Letih makan kita. Semalam hari Jumaat, pagi-pagi saya ceramah di Jabatan Perancang Bandar Negeri Perak. Depa jamu makan. Pukul 11 pagi ceramah di Jabatan Pengairan Saliran. Sampai pukul 11.45. Lari pula ke Masjid Simpang Pulai, Serdang Permai, baca khutbah dan tazkirah. Tok Ketua Kampung pula jamu makan pula. Sampai pukul 2.45. Makanlah. Pergi ke Kedah pula. Malam semalam saya ceramah di Masjid Jalan Sultanah di Al-Usta. Daripada Simpang Pulai lari pula ke Al-Usta pula. Sampai di Pendang dia menjamu makan laksa dan nasi pula. Makan lagi. Ceramah selepas maghrib, kuliah maghrib di Masjid Muhibah, Taman Muhibah, Jalan Sultanah. Habis ceramah 9.30. Dah jawatan kuasa dia ajak makan nasi daging pula. Makan lagi. Kenyang dan mati dengan makan ya tuan-tuan. Punya banyaknya makan. Tak makan dia mesti siap. Nak ambil hati juga. Makanlah ustaz, makan. Ini rempah ni ustaz daripada Pulau Pinang ni ambil ni ustaz. Nak jaga hati ambil makan tuan-tuan. Tolak jugalah makan. Rezeki Allah. Sampai rumah pagi tadi pukul 2 pagi. 2 pagi saya bertolak sampai ke rumah. Pukul 10.30 saya dah bertolak datang ke Kuala Lumpur. Punya sibuk tuan-tuan. Tak sempat tengok isteri. Anak pun tak sempat. Anak saya dah macam campak ni tuan-tuan. Tak tengok lagi pun. Balik nanti pun nak tengok. Isteri nombor 2 langsung tak jumpa. Isteri nombor 3 tak tengok lagi setakat ni tuan-tuan. Isteri nombor 4 entahlah duduk tang mana pun saya tak tahu. Tak ke mana pergi dia tu. Punya sibuknya akak. Oh tak tahulah. Ustaz tak tengok isteri nombor 4. Nak tengok macam mana? Tak ada. Nak tengok macam mana? Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Ada yang tak faham. Dia percaya tu. Ya Allah 4 orang je. Ada tu tak ada. Nak tengok macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang berkasih sayang, tentang ini, saya duduk berjalan merata-rata dalam Malaysia ni, saya tengok orang kita itulah. Saya berceramah, bila balik ke Ipoh, saya tidur dalam kereta. Kata pukul 9 suku saya naik kereta saya. Naik lebuh raya tu saya tidur. Masa tu driver saya lah bawa pula. Jaga-jaga saya sampai dekat tol. Sebab saya pun jaga. Pasal dia minta duit tu. Kalaulah saya ceramah pada tuan-tuan, saya ceramah pompang, suruh yang ni tak betul, yang ni betul, yang ni salah, yang ni haram, yang ni. Akhirnya tuan-tuan jadi apa? Saya balik rumah saya tidur. Tetapi yang sampai ke surau, yang duduk di taman ini tuan-tuan, yang jumpa dekat traffic light tuan-tuan, yang datang semayang jemaah muka yang sama jumpa. Saya di rumah, saya balik rumah saya tidur. Besok saya pergi pejabat saya baca paper. Besok orang panggil ceramah, saya pergi pula di Pulau Pinang. Besok saya dah pergi Pahang pula. Lusa saya dah pergi ke Johor pula, di Parui Negeri Sembilan pula. Tapi kesan yang saya tinggalkan pada tempat itu apa? Sebab itu saya katakan tadi, penceramah yang baik ialah penceramah yang meninggalkan tempat yang dia ceramah. Tempat itu berada dalam keadaan aman, harmonis. Itulah penceramah yang baik. Memang kita di sini takkan boleh ngam, takkan boleh bersatu. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza. Tetapi kenapa kita mencari yang tak sama? Kenapa kita
tidak mencari yang sama. Hasan Al-Banna pernah ditanya tuan-tuan. Anak-anak murid dia, mula-mula Hasan Al-Banna ni kalau tuan-tuan buka riwayat cerita dia. Dia mula-mula dia mengajar di satu pondok. Tuan Haji Mustafa. Hasan Al-Banna ni, Haji Mustafa tempat tu. Mula-mula tak ramai, 20-30 orang mengaji. Duduk dalam pondok, orang yang pondok dia datang. Macam saya ni pengetua sekolah pondok. Golongan pondok sajalah yang datang mengaji. Pelajar tahfiz 100 orang. Pelajar pondok dalam 200 orang. Kami sajalah mengaji. Hasan Al-Banna kata, kita kena keluar daripada sini. Akhirnya Hasan Al-Banna berceramah di warung-warung kopi. Orang lepak minum kopi, dia buat kuliah. Akhirnya ramai orang pakat datang. Bawa kopi tiam, semua pakat duduk dengar ceramah Hasan Al-Banna. Lama-lama beribu orang mari. Bila dah ramai-ramai datang, inilah bibit-bibit perpecahan sampai. Sebab ada orang yang mengajar, yang ini tak boleh, yang ini haram, yang ini tak bercanggah, yang ini bercanggah, yang ini tidak sunnah, yang ini. Akhirnya mereka nak tanya pendapat Hasan Al-Banna. Sebab apa? Sebab yang kawan ni mengaji belah sana, bila dengar Hasan Al-Banna mengajar bagus, dia pun datang. Orang ni mengaji belah sana, bila dengar Hasan Al-Banna bagus, dia pun datang. Akhirnya ramai datang. Ramai datang itu membawa masing-masing punya pahaman. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, pak dia datang sini. Berkumpul di tempat Hasan Al-Banna. Dan satu orang bertanya pada dia, tuan, nak tanya satu soalan. Apa pendapat tuan membaca selawat sebelum azan? Kan kita ada setengah orang bila azan dia sebut selawat. Allahumma salli wa sallim ala nurin. Apa hukum tu? Hasan Al-Banna tak jawab. Hasan Al-Banna kata apa? Kalau aku tahu banyak benda lagi yang kamu nak tanya. Kamu nak tanya apa hukum baca surah Kahfi malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat. Betul tidak? Kata Hasan Al-Banna. Betul ke tidak? Apa hukum nak sebut Sayyidina dalam selawat, nak sebut Sayyidina ke tidak? Betul? Betul ke tidak? Boleh baca Quran atau tidak untuk orang mati? Betul? Boleh ke tidak baca doa di kubur? Boleh ke tidak? Kamu nak tanya betul tidak? Betul. Aku takkan jawab soalan kamu. Sebab aku tidak ada ilmu nak bercakap soal itu. Jawab Hasan Al-Banna. Aku tidak ada ilmu nak cakap pada kamu. Aku tak sampai tahap itu. Aku minta maaf. Tapi apa yang aku tahu, aku mengajar yang aku tahu. Sekarang kamu tinggallah benda yang kamu tak faham tu. Kamu tinggal, kamu belajarlah dengan aku benda yang aku faham, benda yang aku ajar pada kamu, supaya kita boleh beribadat sama-sama. Kalau kamu mengaji nak mencari titik yang tak sama, sampai bila-bila tak sama. Kalau kamu nak selamat, nak supaya tidak berpecah, duduk di sini mengaji, mengajilah benda yang boleh kita muafakat, benda yang boleh kita sama-sama buat. Akhirnya kita akan jadi kuat. Tapi kalau kamu datang mengajar, kamu datang mengaji semata-mata nak tunjuk kamu teror, orang lain semua tak betul, kamu takkan sampai tahap itu. Akhirnya kamu buka perpecahan kepada kamu. Itu jawapan Hasan Al-Banna. Tuan-tuan sila rujuk dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat, bahagian Hasan Al-Banna, tulisan Yusuf Qardawi. Buka kitab Fiqh Al-Awlawiyat, bahagian Hasan Al-Banna, sejarah hidup dia bila membicarakan tentang khilafiyah dan furu'iyah. Benda yang khilaf, benda yang furu', itu jawapan ulama-ulama dulu. Dia tidak akan membesarkan masalah khilaf. Sebab masing-masing mempunyai dalil masing-masing. Dengan sebab kamu nak mempertahankan dalil kamu, hujah kamu, akhirnya wujudlah perpecahan. Sebab tu saya katakan tadi, penceramah yang baik ialah penceramah yang meninggalkan surau tempat dia berceramah, yang meninggalkan masjid yang tempat dia berceramah, dalam keadaan jemaah bersatu hati. Itulah penceramah baik. Dia tidak akan menimbulkan kekeliruan, kepayahan. Sifat yang perlu ada. Yang kedua, Nabi SAW sebut dalam ucapan sulung baginda, wa at'imut ta'am, dan tolonglah jamu makan. Nabi suruh kita buat jamuan makan. Alhamdulillah, hari ni hak ni lah orang kita ikut sangat. Ya, bagus untuk orang kita ni, sikit-sikit kenuri, bagus. Saya cukup seronok anak nak masuk U kenuri, keluar U pun kenuri.
Masuk pusat serenti pun kenuri. Tamat latihan di pusat serenti pun kenuri. Aksiden, selamat, kenuri. Hari ni buka lengan, patah tangan ni, buka pembalut, kenuri. Kesyukuran, tangan ada lagi. Alhamdulillah. Masuk rumah baru, kenuri. Yang tak kenurinya, pindah malam. Lari malam, tak bayar sewa. Yang tu je tak kenuri, tuan-tuan. Dan lari senyap-senyap, tuan rumah pun tak tahu. Terkopak pintu sana, terkopak pintu sini, lari malam. 6 bulan tak bayar sewa. Alhamdulillah, kita ambil sunnah Nabi. Kenapa yang Nabi buat kenuri? Kenapa Nabi suruh bagi makan? Tautan kasih, tautan hati. Jatan kuasa surau, jangan kata, jangan sekali-kali kata, ni malam ni ramai-ramai datang ni pasal buat jamuan. Kalau tak ada jamuan, tak ada orang. Jangan cakap macam itu. Yang datang mengaji ni bukan nak makan. Yang datang mengaji ni nak makan makanan roh. Mereka datang bukan kerana sirap limau, bukan kerana oren, bukan kerana nasi daging, bukan. Kita datang kerana makanan roh. Apa dia makanan roh? Makanan roh ialah ilmu. Makanan batin kita ialah ilmu. Makanan roh kita ialah ilmu. Makanan jasad kita ialah nasi. Kalau kita tak makan nasi sehari, kita lapar. Tapi kenapa kita tak mengaji sehari, kita tak lapar? Patutnya kita lapar. Meruh kita lapar. Bila nak mengaji, aku lapar. Tapi setengah orang tak mengaji, relax. 2 bulan tak buat kuliah maghrib, selamat. Siap isap rokok daun di luar tu. Gulung rokok daun lagi. Tak ada kuliah tu haji, tak payah. Semua dah pandai. Relax. Subhanallah. Makanan 6 kali dia makan sehari, 4 kali dia makan sehari. Tapi untuk makanan roh, makanan batin, seminggu sekali dia rasa banyak lah. Cuba tuan-tuan makan nasi seminggu sekali macam. Buatlah, saya seronok doktor sebut tadi nak tambahkan kuliah duha, kuliah siang, kuliah petang, kuliah subuh. Tambahlah tuan-tuan. Apa lagi kita nak? Kita dah pencen, apa lagi kita nak? Nak tengok televisen, dah tahu dah kesudahan televisen tu, cerita tu macam mana. Kesudahan cucu betung, mesti mati Malika tu. Dah tahu dah. Buat apa lagi kita nak tengok? Kesudahan cerita Hindustan, Inspektor Sahab mesti sampai. Last sekali baru inspektor tu sampai. Buat apa lagi kita nak tengok? Kesudahan Kasim Selamat, buta mata dia. Buat apa lagi kita nak cokong tunggu Kasim Selamat dengan combi? Sedangkan kita dah tahu dah, last sekali dia ambil gerpu dan cocok. Lepas tu dia jalan meraba-raba, masa itulah angin topan sampai. Combi pun sampai. Abang Kasim, mula-mula combi bertemu dengan Abang Kasim buta. Dan sekarang pun Abang Kasim buta. Tak apalah, jom kita balik ke Penang, combi terima Abang Kasim. Buat apa lagi? Sampai tuan-tuan boleh hafal dialog dia. Jadi lebih baik kita hafal diri kita yang tak tahu lagi. Cuba cek tengok semayang kita, mak ninah ada ke tidak. Kita duk kata tak sunnah. Semayang tak ada mak ninah tu haram. Malah Nabi kata siapa yang mati dalam keadaan dia tu semayang, tetapi semayangnya tidak ada tamak ninah, maka dia mati bukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia orang semayang, mai masjid, datang mengaji, semayang, tapi mati dia selama mana dia semayang tidak ada tamak ninah, bukan umat Rasulullah. Pentingnya tamak ninah tuan-tuan. Berapa banyak hari ni kita duk kira bid'ah. Tamak ninah kita bila i'tidal pun tak ada. Rukuk macam ayam patuk padi. Bila berdiri tegak bangun daripada rukuk, tak sempat badan tegak dah sujud. Lepas ni kita nak masa rukuk i'tidal, bangun i'tidal. Masa i'tidal tu tolong tegak badan tu. Turunkan tangan elok-elok. Dah selesa baru sujud. Jangan bila rukuk Allahu akbar, subhanallah, rabbana Rabbana dah turun. Kenapa tak tegur yang itu? Kenapa nak tegur baca Yasin malam Jumaat? Lantaklah baca Yasin malam Jumaat. Daripada dia balik rumah tengok wrestling. Lagi faedah dia baca Yasin. Cuma saya pesan jangan anggap wajib. Itu saja. Bacalah surah apa pun, jangan anggap wajib, sudahlah.
Daripada kita duduk menung, nengok berita, nengok Nur Kasih, lepak di kompleks membeli belah, lepak dekat kedai Tom Yam, baik baca Yasin. Kenapa tak baca Yasin yuk? Dah. Atau kamu dulu isap okok dulu tak isap tak dah. Tak apa kata dia. Lebih baik begitu. Benda yang Nabi tak buat. Orang tanya pada saya, ustaz. Orang tanya pada saya, Nabi tak buat baca Yasin malam Jumaat. Betul Nabi tak buat. Tapi ada tak hadis yang melarang buat? Ada tak yang melarang buat? Tak ada. Tak ada harus buat. Bila Nabi tak buat, tapi Nabi tak melarang buat, tak ada hadis yang suruh melarang buat, mana benda tu harus lah. Yang haram buat, kalau kata jangan buat, la tanala'u, jangan kamu laknat, la tala'anu. Yang tu betul. Nabi kata jangan laknat. Yang tu betul Nabi sebut, la tala'anu alaih bila'natillah. Jangan kamu laknat ke atas mereka. Yang tu terang-terang Nabi larang. Yang tu pula kita buat. Berapa banyak kita sebut celaka punya orang, haram jadah punya orang. Nabi larang sebut, kamu buat. Kerana mereka tak setuju pendapat dengan kamu. Kamu kata itu perbuatan Nabi. Tidak. Dia tak setuju pendapat dengan kita, kita sebut haram jadah pada dia. Kita sebut laknat pada dia. Sedangkan itulah yang Nabi larang. Saling berlaknat di antara satu sama lain. Yang disuruh kepada kita ialah berbaik-baik. Kalau kita kata benda tu tak betul, belum tentu tak betul. Kalau kita kata benda tu betul, belum tentu betul. Sebab tu tuan-tuan buka kepada satu kitab. Saya buka di sini kitab Bahrul Mazi. Ya, Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Ya, jilid yang ke-13 disebutkan kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'ani wala la'nani wala la'ani wala al-fahishi wala al-bazi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, telah bersabda Nabi, tiadalah sempurna iman orang yang berpegang dengan hukum agamanya, mencela dan mencaci orang pada keturunannya. Tak boleh tuan-tuan. Dikatakan dah dia tu anak Cina, dia tu anak Batal Luyu, maknya bangsa Hindu Paria. Siapa yang sebut macam itu belum sempurna imannya. Dan tiadalah pula melaknat dan tiada mencabul dan mencarut dan tiada busuk dan mempermaki orang. Adapun melaknat seseorang Yahudi yang tertentu pada zaman kita, maka iaitu juga berbahaya. Kerana barangkali ia masuk Islam, maka mati ia hal keadaannya hampir di sisi Allah. Sedangkan kita belum tentu lagi hampir di sisi Allah. Ni Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab tu jangan menjadi pelaknat. Jangan kita pandai-pandai mengatakan kenduri ni tak boleh, kenduri ni tak boleh. Nabi suruh bagi makan orang. Makanlah kita. Silakan bagi makan. Jangan kita hari ni bila tengok makan kita kutuk. Orang datang bawa pisang ke masjid, kita kutuk. Pisang. Bawalah apple. Nasib baik dia bawa pisang. Boleh juga makan. Kita membawa pisang yang tak boleh dimakan. Daripada pisang bagus, kalau anggur berebut orang. Bawalah anggur. Kalau anggur berebut tuan-tuan, pisang ni orang dek je. Kita nak jadi berebut, biarlah dia bawa pisang. Kalau dia bawa buah apple pun, kalau bergolek tengah-tengah sembahyang tu macam buahlah pakai baju Melayu, sujud golek buah. Sujud kali pertama ada buah, sujud kali kedua dah tak ada dah. Pakat tak sembahyang kita. Jadi tuan-tuan, yang mana mampu buat kenduri. Dan saya katalah tadi, hak orang bila dipanggil, hak orang ialah bila dia dipanggil kita, pergilah. Jangan kata salah, tak betul, pergilah. Yalah ustaz, kenapa bila mati nak makan-makan pula ustaz? Dia nak buat kenduri, silakan. Nabi suruh bagi makan. Yalah, kenapa perlu tunggu mati? Tak kira lah tunggu bila apa. Bila dia ada buat kenduri, pergilah. Jangan buat kenduri masa mayat ada, sudahlah. Mayat duk cokoh tak katil.
Makan. Jangan kira mayat ni dia mati dah. Makan. Yang tu pom-pom lah bina. Sebab tu dilarangnya nak makan jauh-jauh. Lepas mayat pergi lantak lah tuan-tuan nak makan apa pun. Yang tak bolehnya mayat duk ada cokong dia. Dia duduk keling kita. Sedap dia memakan. Aku tak ada makan. Sebab tu dilarang. Bila mayat sudah dibawa, buatlah tuan-tuan. Cuma saya pesan jangan anggap wajib. Itu sahaja. Jangan anggap sunat. Itu sahaja. Jangan anggap mesti buat. Itu sahaja. Ada mampu, buat. Tak ada mampu, diam. Sudah. Kerana dulu-dulu orang tak reti baca Quran. Orang tak reti hafal doa. Buku doa bukannya ada. Yang hafal pun Tok Lebay. Tok Lebay je tahu doa. Dah manggil orang. Dah panggil orang. Kenalah jamu ra'i orang. Bacalah sikit doa. Dah, itulah jamuannya. Bukan jamuan tu yang dipentingkan. Yang dipentingkan doa itu saja. Ini yang tetap tikai benda-benda remeh macam itu. Bila dipertikai, maka masyarakat akan jadi tak seronok, berpecah. Mana kita nak tahu dengan sebab buat kenuri, dengan sebab doa malam itu diberikan keberkatan kepada mayat dalam kubur. Mana kita tahu? Kita akan merasakan betapa perlunya pahala bila kita mati. Sekarang ni tuan-tuan, kita tak nampak pentingnya pahala. Tak nampak pun penting pahala. Tunggu bila mati. Bila kita mati baru kita nampak, ya Allah, kalau lah aku baru apa lagi makna kalau rumah aku depan surau tapi aku tak pergi, ya Allah, malaikat hantarlah balik malaikat. Aku nak pergi surau, malaikat minta maaf lah Pak Ji, duduklah dia dalam kubur ni. Menyesal kita. Sekarang memang kita nampak tak menyesal. Antok dia mau buat program, tak ada orang, badan muka. Udah mengendak ke rumah tengok badan. Bukan tuan-tuan lah, dia cerita di Afrika ni. Tengok penceramah rasa tak ada, kereta tak ada, tempat penceramah dia tengok di rumah tu. Apa salahnya pergi? Suka tak suka dengan jawatan kuasa, suka tak suka dengan ustaz, pergi je lah. Duduk dengar tu pahalanya macam 1000 rakaat sembahyang sunat. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau rajin malam ni buat sembahyang sunat 1000 rakaat, saya nak tengok habis tak habis. Telefon saya habis tak habis. Tobat lahum tak habis. 20 rakaat pun lari balik. 8 rakaat je buat, tinggal 20, lebuh dia balik, nambah nak buat 1000, renti lah tuan-tuan. Tobat lahum tak habis 1000 rakaat. Tambah pula malam Jumaat, isteri kata udahlah bang, dah lamin tunggu ni ha. Dia tinggal sejadah tuan-tuan. Itu sebab nak dapat 1000 rakaat ni paling mudah. Inilah di tempat dia, mendengar ilmu, duduk dalam majlis ilmu, rahmat datang, malaikat turun. Tapi sayang, ustaz tu belah sana, ustaz tu belah sini, akhirnya rugi pahala. Sayang tuan-tuan. Malam ni ada kunuri, malam ni ada jamuan, apa aku boleh sumbang? Datang tanya caterer, apa yang aku boleh bagi? Tembikai belum cukup. Dia baginya sekotak tembikai sebakul. Kan besar pahala tu bagi orang makan. Besar pahala bagi orang makan. Apa lagi tak ada, yom? Ayo tak ada. Tak ada air sirap. Ambil air sirap rus, nah bagi. Gula 4 kampik baginya. Dia nak berebut gula ni. Gula tak ada sekarang ni. Orang minta saya komen tentang kenaikan harga gula. Saya kata tak layak lah. Saya bukan makan gula. Gula naik macam mana pun tak menjejaskan saya langsung. Sebab saya tak suka gula sejak 6 tahun dulu. Saya tak makan gula. Udah kena kencing manis, nak makan apa? Jadi gula naik ke, gula tak naik ke, saya tak peduli apa tuan-tuan. Lantaklah dia mau nak naik. Jadi kalau tuan-tuan tidak mau hira tentang kenaikan gula, senang. Bagilah kena kencing manis. InsyaAllah tuan-tuan. Itulah kelebihan orang yang kencing manis. Kerana dia tak hirau tentang makanan-makanan yang naik ni. Dia minum teh pun teh tak ada gula. Kopi tak ada gula. Apple tak ada gula. Selam berok tuan-tuan. Itulah kelebihan orang kencing manis. Tuan-tuan jangan kata tak ada kelebihan. Ada kelebihan. Jadi cubalah kita jadi orang yang terbuka. Saya kalau dijemput baca tahlil, saya pergi. Saya baca doa, mudah-mudahan roh ditempatkan bersama orang yang beriman. Tapi doa saya dalam bahasa Melayu.
Saya tak baca doa Arab. Sebab saya tahu tuan rumah tu kompom tak faham bahasa Arab. Dia tahu amin, bijak mata amin, amin. Yang isteri dia pula ambil kain tudung. Buat apa? Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan diberikan ketenangan kepada keluarga ini, ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada keluarga ini, ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang ditinggalkan anak-anak yang soleh dan salihah, yang berdoakan kepada semati selepas kematiannya, ya Allah. Kami bermohon padamu, ya Allah, tenangkanlah hati istrinya, ya Allah, menjadi seorang yang sabar dan tabah dengan kematian suaminya. Jadikanlah anak-anaknya tidak berebut harta pusaka. Wah, sudah tuan-tuan. Saya sebut, mula-mula tunduk aja. Bila sebut pusaka, dia tengok sikit. Saya cakap, tuan, jangan jadi mereka berebut harta pusaka sehinggalah bergaduh adik-beradik dan memutuskan silaturahim. Jadilah mereka anak-anak yang soleh, yang menjadikan harta pusaka yang ditinggalkan oleh arwah bapa mereka memberikan manfaat kepada mereka sekeluarga, ya Allah. Alhamdulillah. Ada mesej yang masuk pada saya, Ustaz. Terima kasih baca doa macam itu. Tapi akan ambil nasihat atas doa Ustaz. Padahal saya bukan nasihat. Saya berdoa sambil bernasihat. Bernasihat sambil berdoa. Tuan-tuan ingat senang ke nak kumpulkan manusia? Ni, doktor nak buat ceramah hari ni, Cik Osman nak buat, Cik Khalid nak buat ceramah malam ni. Ingat senang ke nak kumpul orang? Susah, tuan-tuan. Sebab tu pendakwah Islam, di mana dia berkumpul, di situlah dia bercakap tentang Islam. Satu cara nak menyenangkan orang berkumpul ialah bagi makan. Sebab tu Nabi suruh bagi makan. Bila bagi makan, orang datang ramai. Datang pada masa itulah buat ucapan. Datang pada masa itulah bagi nasihat. Bukan saja-saja Nabi suruh bagi makan. Tuan-tuan nak sambut hari jadi, sambutlah. Dengan tiup lilin sudah. Dengan bakul lilin sudah. 68 batang lilin. Umur dia yang ke 68. Tiup-tiup tak habis. Nafas tak cukup, mati tuan-tuan. Tak disuruh pun. Tuan-tuan ambil doa daripada Siddiq Sigaraga sudah ada. Allah selamatkan kamu. Tu cerita apa tu? Haji Bakhil Labu Labi. Kan dia baca doa dekat hari jadi tu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Tuan Haji Bakhil. Allah selamatkan kamu. Potong kek bagi makan. Tak payah nak mumbut. Tapi sebelum potong kek, kita menjemput yang berbahagia ustaz untuk membacakan doa dan berikan sedikit tazkirah. Biarlah budak-budak pakai topi kun. Biarlah budak-budak pakai topi McDonald tak di atas kepala tu. Biarlah. Adik-adik kumpul semua. Hari ni kita buat sambutan hari jadi. Sebelum makan baca doa apa? Allahumma barik lana fi. Sebab tu ustaz kena pijak kes ceramah hari jadi untuk budak-budak. Ceramah budak-budak. Sebab tu penceramah tu kena bijak. Jangan bila ceramah hari jadi, kek hari jadi, kenduri hari jadi, ustaz tu pula bawa cerita, kita hendaklah memantapkan perjuangan kita. Budak-budak tu terkejut. Apa kejadah pula ustaz ni? Dalam era globalisasi hari ini, kita memerlukan. Budak-budak tahu apa? Globalisasi tu apa? Kek basi kamu tahu. Sebab tu kenalah bawa yang sesuai. Ni tidak, itu tak boleh, ini tak boleh. Dia tak ambil kesempatan. Bila sebab itu bila berkumpul manusia, mak rempit mati. Mak rempit mati, mesti mak rempit-rempit yang lain datang. Yang mati tu mak rempit. Yang akan datang ziarah kuburnya mak rempit. Ada es di belakang. Takkan tuan-tuan nak biarkan sahaja. Rugi. Bapak, mai dekat-dekat. Bapak, bila mayat ada di tanah, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Baca ayat Quran, baca Quran. Hari ini kita menghantar jenazah kita. Jenazah sahabat kita dalam kubur. Apa yang tuan-tuan nampak? Dia bawa 3 laikan kapan saja. Motor yang dia rempit entah ke mana sekarang. Apa yang dia bawa sekarang? Amalan dia saja. Hari ini kita hantar dia. Besok lusa orang pula hantar kita. Apa persiapan kita? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah dia datang. Kepada tanah dia dimasukkan. Kepada tanah dia akan dibangkitkan.
Ingat, ini yang akan berlaku pada kita. Nanti akan malaikat datang kepada dia. Malaikat akan tanya pada dia, "Man rabbuka?" Soalan itulah yang akan ditanya pada kita. Tapi soalan itu tak boleh diberikan jawapan sekarang, melainkan dalam kubur baru boleh buat. Itulah namanya ceramah. Ceramah di kubur namanya telqin. Salah ke? Bukan nak bagi faham si mati tu, ni nak bagi faham ni hak di luar-luar ni. Atau ustaz yang dalam kubur tu dengar ke ustaz? Nabi sebut dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, Nabi kata apa? Yang di dalam kubur mendengar lebih jelas daripada yang di atas bumi mendengar. Sebab tu kita buat. Kalau nak harap ceramah sekarang ni, mana mak rempit? Mak tunggu kat tangan, mana mak rempit tuan? Tak ada. Bekas mak rempit ada. Mak rempit tak ada, yang dah tobat ada. Itu pun sebab putih kaki datang juga dia. Mereka hanya datang bila geng dia mati. Yang seofis datang bila seofis mati. Yang sekelang akan datang bila tuan kelang dia mati atau pekerja kelang mati. Kalau saja-saja orang mati tak ada datang dia tuan-tuan. Tiba-tiba kita biarkan peluang untuk bercakap hilang begitu saja. Rugi sangat-sangat kita bercakap. Itulah timbulnya idea itu. Salah di mananya? Nabi suruh bagi peringatan. Fasakir. Beri peringatan. Tapi kita nak cakap direct pada demo, tak kena. Sebab tu kita kiyahkan pada orang mati. Kiyahkan pada dia. Kiyahkan pada orang hidup. Cakap nanti akan datang pada kamu. Kita tak terbayang. Esok aku juga macam ni ya Allah. Aku juga disuai ya Allah. Sebab tu kalau boleh, tak payahlah ikut teks. Ini saya tengok satu tok imam, teks dia pun dah relai dah. Tak ada gam mana pun. Mana dia? Hendaklah kamu duduk dia tengok. Ya Allah letih tuan-tuan. Janganlah ikut teks. Baca je. Itulah yang kita nak. Kenduri kahwin silakan. Apa salah tuan-tuan buat ceramah kenduri kahwin? Buat di dewan. Tuan-tuan nak buat di hotel. Buatlah. Tuan-tuan banyak duit. Apa haramnya? Tuan-tuan nak buka puasa di hotel pun salahnya buka. Tuan-tuan duit berlambak. Yang haramnya duit tak ada. Tapi gatal buat buffet di situ betul-betul. Duit RM2.50. Tapi masuk buffet RM69. Nah, iyalah itu. Duit pun tak cukup nak pergi makan buffet. Duit tuan-tuan berjuta. Lantak je lah. Makan kurma 3 biji, semayang di surau. Lepas semayang di surau, semayang maghrib, makan lagi. Ngak. Apa salahnya? Habis semayang masuk isyak, semayang tarawih lagi. Ada lagi jemaah. Balon lagi. Sebulan sekali buffet. Apa salahnya? Setahun sekali pula. Takkan kita nak kata haram? Duit banyak. Yang tak kenanya duit tak ada. Disuruh isteri buka subang tu ya. Kenapa? Abang nak gadai, nak pergi buffet malam ni. Yang tu betul. Isteri nak buka tak buka, nak buka tak buka, nak buka tak buka. Jadi tuan-tuan kenalah faham. Tuan-tuan nak buat kenduri di hotel, kenduri kahwin di hotel, silakanlah, duit banyak. Nak buat untuk kawan-kawan, bisnes punya partner, silakanlah. Buat. Tapi sebelum makan, panggil ceramah. Sebelum makan, panggil ceramah. Jangan makan saja. Jangan duk kira pelamin saja. Jangan duk kira nak sanding saja. Jangan kira duk arak pengantin saja. Kira dulu, makanan roh dulu. Sebelum kita memulakan majlis kenduri kahwin pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustaz Kazim bin Ilyas untuk menyampaikan ceramah sempena dengan majlis perkahwinan. Dipersilakan Ustaz. Kan cantik tu. Ustaz pakai sorban, jubah, ceramah, pumpang. Bagus tu. Terima kasih yang berbagai ustaz. Majlis diteruskan dengan para akan masuk pengantin perempuan dan laki-laki. Majlis akan diiringi oleh kumpulan rebana dan kompang. Daripada Taman Sri UK. Pumpang. Dah. Ustaz berdengar. Kompang kan sunat. Pumpang sunat tu. Majlis seterusnya dibeserikan dengan majlis nyanyian. Diputar terkenal. Oh sudah tuan-tuan. Yang itu ustaz masa ceramah tu pakai piah. Bila naik artis tu dia buka, dia garuk kepala, gatai pula payah. Lah dia buh lapuk kek tuan-tuan. No. Yang tu yang tak cantiknya. Apa salahnya panggil kumpulan nasyid yang laki-laki, Hairan, Raihan. Berlambak-lambak lagi. Yang kata dia panggil punya skirt tu buat apa? Dah, mula Tuhan dah turun rahmat, pop naik terus, hilang rahmat.
Kita dah duduk dalam Islam daripada kecil lagi. Takkan sampai ke mati nak membudayakan budaya bukan Islam. Tak maukah kita membuat sesuatu yang ikut Islam betul-betul? Sayang tuan-tuan, kita suka ngikut orang. Orang buat bunga, kita buat bunga. Bawa lah pengantin bunga tu. Dah berdiri belakang, lempar ke belakang. Siapa rebut pula, rebut. Nak tengok siapa yang dapat bunga. Nanti dapat jodoh awal kata dia. Yang dapat tu makcik leha, 78. Apa aku nak buat ni kata dia. Selamat pengantin baru lah makcik. Elok lah. Yang bukan-bukan tuan-tuan. Yang ketiga kata Rasulullah, wasallu wan nasu niyamun, semayanglah malam bila orang lain tidur. Doa pada Allah, ya Allah, berilah kesejahteraan pada kampung ni ya Allah, berilah kesejahteraan pada negeri kami ya Allah. Berapa ramai yang doa malam-malam. Bukankah Allah Ta'ala turun ke langit dunia dengan rahmatnya itu, turun nak dengar siapa nak minta aku nak bagi, siapa nak minta ampun aku nak bagi, siapa nak taubat aku nak bagi. Tuan-tuan, kalau sampai kampung kita tak seronok tinggal, tak bertegur di antara satu sama lain, buatlah sembahyang malam. Sebut nama orang tu dalam masjid. Dalam doa kita ni, ya Allah, jiran aku ni ya Allah dah banyak hari tak tegur aku ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah. Apa salah? Ya Allah, sebelah rumah aku ni ya Allah dah tak pergi masjid ya Allah, lembutkanlah hatinya untuk beribadat di masjid ya Allah. Minta. Apa salahnya kita bangun sembahyang malam, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa jiran-jiranku ya Allah, dosa tetangga-tetanggaku ya Allah, ampunlah dosa mereka ya Allah. Alhamdulillah. Orang yang macam ni lah Nabi kata masuk dalam syurga dengan keadaan bisalamin, sejahtera masuk syurga. Tidak ada simpan dendam pada orang, tidak ada bergaduh dengan orang, tidak ada benci membenci. Jiwanya ialah jiwa nak berbaik dengan semua orang. Kalau itulah yang kita boleh buat tuan-tuan, insya-Allah. Kampung kita dirahmati Allah, keluarga kita dirahmati Allah, negeri kita diberkati Allah, rezeki kita dimurahkan oleh Allah, dan Allah datangkan ketenangan kepada kita. Tak silap saya tuan-tuan, saya pernah datang ke surau tuan-tuan ni lama dulu-dulu. Waktu pun saya kurus lagi, lah boroi dah, makan banyak. Waktu tu kurus lagi, saya pakai Proton Iswara warna merah, ADN 3818. Tak silap saya tahun 96 lebih kurang itu. Lama dulu. Satu makji panggil saya. Saya tak tahulah makji tu ke mana sekarang ni. Lama dulu. Siang saya mengajar rumah kumpulan-kumpulan wanita ni. Pukul 3 petang. Malam dibawa ke sini. Bila saya datang balik tadi saya ronda tengok. Rasanya aku pernah pergi. Tapi bila ya nak tengok ni. Rasanya tahun 96 gitulah. Sekarang 2010. Maknanya berapa tahun tu Haji? 15 tahun. Jadi kalau nak jemput balik 15 tahun lagi doktor, insya-Allah. Tuan-tuan jemputlah saya lagi 15 tahun insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf pada tuan doktor, saya minta maaf pada semua sebab saya nak balik awal, saya tak nak makan-makan, saya dah jamak dah. Saya nak balik ke Ipoh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wallahu a'lam. Boleh ke satu dua soalan? Sila. Soalan. Satu dua soalan. Ya. Sama dengan sama. Ya. Kalau sama dengan sama. Bahasan baru juga. Ya. Tak boleh. Awak tak suka kerana awak tak suka. Kita penceramah, kita bukan penghukum. Pendakwah ialah pendakwah. Pendakwah bukan penghukum. Kalau kita menganggap diri kita penghukum, kau salah, kau tak betul, itu penghukum. Kita pun boleh tentu betul. Kita betul satu sudut, tapi mungkin kita salah pada satu sudut. Sepatutnya kita berdakwah dengan bil hikmah, bukan pendakwah sebagai hukum. Kamu kafir, kamu murtad, kamu salah. Selagi mana dia mengucap, selagi mana dia sembahyang, betul lah. Yang kita boleh kata tak betul, jika terang-terang tak betul. Sembahyang tadi tomak ninah tak ada, boleh kita tegur, Tuan Haji, sembahyang Tuan Haji itu tak sah tadi sebab tidak ada tomak ninah, boleh lah. Tetapi kalau benda itu masih lagi berada dalam bentuk perbincangan, khilafiyah di antara para ulama dan sebagainya, mempunyai berbagai-bagai pendapat, kita hendaklah saling menghormati di antara satu
sama lain. Jangan jadi penghukum. Yang kedua, jangan memaksa orang menggunakan kita punya pemikiran. Jangan kita membawa pemikiran kita dipaksa supaya orang lain pakai. Belum tentu pemikiran kita itu betul dengan kehendak agama. Kalau itu yang kita bawa dalam disiplin ilmu, insya-Allah ilmu yang kita dapat itu, ilmu yang kita bawa itu akan menarik minat orang. Okey. Ya, dia tidak akan membawa keamanan dan perpaduan, sebaliknya perpecahan yang kita dapat. Boleh ya?